Perang antara elit dan rakyat miskin di Indonesia itulah yang saya gambarkan mengenai situasi di Indonesia. Tindakan kerajaan Indonesia menguruskan rusuhan ini bagi saya agak sederhana dan sedikit terlambat. Ada yang bertanya, saya berpihak kepada siapa? Kerajaan atau rakyat Indonesia? Saya katakan ia bukan soal berpihak, tetapi ia lebih mencari punca rakyat Indonesia bangkit memberontak. Saya menilai pengurusan kerajaan Indonesia ada silapnya. Cara demonstrasi pelajar juga ada silapnya. Demonstrasi yang keterlaluan tidak memenangkan sesiapa dan hanya mengorbankan nyawa dan memusnahkan harta rakyat. Membakar bangunan DPR bukan tindakan bijak. Ia dibina atas duit rakyat dan bangunan itu berfungsi untuk membela nasib rakyat. Untuk membina semula ia memerlukan ratusan juta duit rakyat Indonesia. Rugi bukan pula saya bersetuju rumah DPR dibakar. Tetapi tindakan itu agak keterlaluan, apatah melihat 2 anggota polis dibaling batu di kepala. Apa yang boleh kita pelajari daripada apa yang berlaku di Indonesia? Ketika ini, di rantau ASEAN penuh dengan pergolakan, di mana berlaku serangan antara Thai dan Kamboja, pergolakan di Myanmar dan terbaru di Indonesia. Alhamdulillah, negara kita Malaysia aman dan ekonomi menuju pemulihan. Apa yang berlaku di Indonesia apabila kerajaan meluluskan kenaikan cukai tanah dan bangunan sehingga 250% di Pati, Jawa Tengah. Dalam masa sama, kerajaan Indonesia meluluskan allowance perumahan ahli DPR sebanyak Rp14.500. Allowance rumah itu dianggarkan lebih 20 kali ganda dari gaji minimum di sana. Kamu kenakan cukai tinggi kepada semua rakyat, tapi dalam masa yang sama, kamu berikan allowance tinggi kepada golongan elit. Bagi saya itu kesilapan yang besar. Siapa yang tidak marah, maka bermulalah kemarahan rakyat yang dimulakan oleh golongan mahasiswa. Berbeza dengan Malaysia, Perdana Menterinya sanggup tidak mengambil gaji dan para menterinya dipotong gaji. Di negara kita, golongan elit yang rasuah dan mereka yang tidak membayar cukai diperangi. Malah, subsidi bersasar hanya kepada rakyat marhain, bukan lagi dinikmati golongan elit. Itulah hebatnya Anwar Ibrahim menguruskan negara. Beliau akan perjuangkan untuk golongan miskin. Bukannya seperti zaman sebelum itu Perdana Menteri menjaga tauke-tauke besar. Rusuhan yang berlaku di Indonesia tentu membimbangkan Prabowo. Anda mesti ingat, di Thailand, Perdana Menteri sangat takut kepada junta tentera. Di Indonesia pula, Presiden sangat takut kepada mahasiswa. Ini kerana junta tentera dan mahasiswa pernah menjatuhkan pimpinan negara masing-masing. Melihat dari pengurusan kerajaan tersebut, paling ketara saya melihat pimpinan dan malah ketua-ketua jabatan mereka menggunakan kereta yang terlalu mewah. Contoh, jika tidak silap saya, kepala ketua tentera mereka menggunakan kereta Toyota Land Cruiser yang bernilai hampir RM500,000, sedangkan negara kita yang jauh lebih berpendapatan tinggi hanya menggunakan Toyota Camry, yaitu lebih separuh harganya. Seorang rakan saya di Indonesia, ketika dihubungi memberitahu beliau rasa cemburu melihat cara Malaysia menyambut perayaan Hari Kemerdekaan. Katanya, di negara kita ia disambut bersama ratusan ribu rakyat, tetapi di negaranya ia disambut oleh hanya golongan elit di dalam perkarangan Istana Presiden. Tidak cukup dengan itu, saya sendiri melihat aksi ahli DPR itu menari. Di dalam dewan sangat menyakitkan hati. Dikala rakyat Indonesia masih ramai bergaji 400 hingga 600 ringgit, ahli DPR menari-nari, keseronokan mendapat allowance rumah bernilai 14.500 ringgit, yaitu suatu jumlah yang saya anggap terlalu besar. Saya dapat merasakan ketidakseimbangan seperti mana berlaku di negara kita. Gaji menteri besar di negeri pemerintahan pembangkang tinggi berbanding KDNK negeri. Kelantan gaji MB lebih tinggi dari per kapita KDNK mereka. Begitu juga Terengganu yang hampir sama dengan per kapita KDNK. Malah di Kelantan kenderaan MB dan Exco-nya paling mewah berbanding dengan kenderaan di negeri yang mempunyai per kapita KDNK tinggi seperti Selangor dan Pulau Pinang. Berbalik kepada demonstrasi di Indonesia, bantahan demi bantahan, hinggalah kemuncaknya apabila penghantar makanan, Afan Kurniawan Maut, dirempuh kereta perisai. Akhirnya Prabowo tunduk kepada permintaan rakyat Indonesia. Bermula November ini allowance tersebut ditarik balik.
Tindakan yang baik diambil oleh Prabowo apabila berlakunya kes kematian Afan Kurniawan, beliau terus membuat sidang akhbar. Beliau juga terus berkunjung ke rumah keluarga mangsa untuk menzahirkan rasa simpati. Tindakan seterusnya yang terbaik dilakukan apabila kerajaan Indonesia bekerjasama dengan TikTok mengambil tindakan segera menghentikan sementara akses ke media tersebut. Ini kerana Indonesia merupakan pengguna terbesar TikTok di seluruh dunia dengan jumlah 100 juta pengguna aktif. Jelas, media sosial banyak merosakkan keamanan sesebuah negara. Anda masih ingat rusuhan yang berlaku di UK? Pada 29 Julai 2024, 3 gadis muda terbunuh dalam satu serangan dengan pisau semasa acara tarian bertemakan Taylor Swift di Southport, England. Timbul maklumat palsu secara meluas di media sosial mendakwa suspek adalah seorang migran Muslim. Pembohongan ini mencetuskan kemarahan, meluap menjadi rusuhan di mana masjid diserang dan kenderaan polis dibakar. Rusuhan kemudiannya menyebar ke lebih 20 bandar di UK, melibatkan kerugian harta benda beratus juta ringgit. Apa yang terjadi di Indonesia satu pengajaran buat kita semua. Kenapa ia berlaku? Ia kerana ekonomi tidak menentu dan dasar dilakukan oleh Presiden Prabowo dianggap tidak membela rakyat. Bayangkan gaji guru mereka hanya sekitar RM600 sebulan. Sama banyaknya dengan nilai gaji guru, pasti. Bezanya rakyat Indonesia menuntut hak mereka, tetapi ahli PAS akur kerana taksub dengan parti mereka. Bercerita soal guru bergaji rendah, kesannya ialah kepada pelajar-pelajar. Kualiti tentulah rendah berbanding sekolah swasta di Indonesia. Sebab itu ilmuwan dunia beranggapan pendidikan adalah sangat penting untuk sesebuah negara untuk menuju ke sebuah negara maju. Berbanding dengan negara kita, guru dibayar dengan gaji yang sangat tinggi di rantau ini, iaitu ketiga tertinggi selepas Singapura dan Brunei. Mutu pendidikan kita sangat baik sehingga 5 universiti tempatan dinobatkan sebagai antara 10 terbaik rantau ini. Apa pula permasalahan di negara kita? Jika dahulu komunis adalah musuh utama negara, kemudian dadah musuh utama. Sekarang rasuah dan fitnah media sosial adalah musuh utama kita. Jika rasuah dan fitnah media sosial tidak ditangani dengan baik, jangan terkejut akan berlaku rusuhan seperti negara jiran kita. Fitnah media pembangkang bermain dengan api perkauman, iaitu isu yang sangat sensitif untuk meledak permusuhan antara kaum. Lihatlah yang terbaru kejadian seorang wanita berlari ke pentas menuju kepada Tuanku Sultan Perak. Peristiwa baru berlaku, tetapi terus sahaja wakil rakyat manjoy upload di media sosial. Isunya kenapa perlu menyebut bangsa? Kedua, sebagai wakil rakyat, bukankah mereka lebih faham kenyataan mereka, bukan dianggap kenyataan biasa? Kita sepatutnya bersyukur kerana mempunyai seorang Perdana Menteri yang berjaya memulihkan ekonomi negara daripada lumpuh. Anwar Ibrahim seorang pemimpin yang menjadi sebutan dunia dan cukup dikagumi oleh negara jiran. Anda masih ingat kata seorang penganalisis terkemuka Indonesia, Rocky Gerung, berkata perlu pinjamkan Anwar Ibrahim untuk menjadi Presiden Indonesia. Nur Wahid tahu bagaimana mengumpankan Anwar Ibrahim untuk bicara tentang Renaissance, tentang kebangkitan Asia itu, Asian Renaissance. Dan Anwar Ibrahim melayani itu dengan baik itu. Jadi terlihat bahwa sinyal intelektual itu kuat sekali pada Anwar Ibrahim. Terbaru seorang wanita dari Indonesia juga turut memuji cara Anwar Ibrahim mentadbir negara. Katanya, selain itu, tarif tol tetap disubsidi nggak naik, ada 1 hari libur tambahan, dan dapat RM100 untuk beli grocery buat setiap Malaysians. Plus, diskon up to 30% untuk grocery. Dan ini bisa banget dicapai dengan adanya leadership yang jujur dan bijak, yaitu dari Prime Minister Anwar Ibrahim. Anda ada melihat bagaimana rakyat Indonesia berbangga dan berterima kasih dengan negara kita. Malah mereka sanggup mengibarkan bendera Malaysia. Akhir kata, hargai Anwar sebagaimana dunia luar melihat pemimpin kita ini, harapan untuk Asia Tenggara dan harapan mengubah nasib negara kita. Jangan kita terpesong dengan pembangkang hari ini yang hanya menyesatkan pemikiran rakyat dengan sentimen kebencian kaum tanpa ada kebolehan untuk memulihkan ekonomi negara. People criticize him for traveling. Hello. We are a small country. We're a trading nation. He is our number 1 marketer. Who do you want to send instead of him? He is the guy that can sell Malaysia. Before he came into power, what was Malaysia known for? Around the world. What MDB?
That's all they talk about, right? Do you even hear it now? You go around the world. I've spoken to miners around the world, and they're just telling me what a brilliant prime minister we have. You know, he's a real reformer. He's impressive to the world. And we're a trading nation. What do we compete with? We're traders. We need the world to love us and work with us. Let's get that right. If you look at it, you get the big investments first, then you get the small and medium-sized businesses come in, using Malaysia as a base for the region. I see that happening. That's a process. It doesn't happen overnight. You can't fix what was broken over 30 years in 1 day, 1 month, 1 year, 2 years. And I dare say, not in his term. But if he can get enough of that runway done, enough of the direction firmed up, it allows the next person to keep going forward. You know? And that's the way we have to look at it. You want to really fix Malaysia? It takes time.